Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Uman Haris. Anda sedang menonton Pantau Kerajaan Baru. Mana seperti biasa kita akan terus memantau segala semua perkembangan berkenaan dengan perjalanan kerajaan baru ini. Dan antara yang pertama yang kami mahu kongsikan adalah status Sarawak sebagai wilayah. Di dalam Perlembagaan Malaysia masih belum berkuat kuasa. Jelas Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg, perkara itu akan dibincangkan dalam mesyuarat Perjanjian Malaysia 1963 antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Sarawak pada Khamis depan. Belum wata wilayah itu cadangan saja. Itu cadangan. Dari mula lagi memang kita sepatutnya wilayah. Tapi keadaannya sudah berubah dalam 60 tahun. Sebab itu kita memindah perlembagaan MA63. Dan ini adalah mengikut apa yang termaktub dalam perlembagaan kita yang telah mengambil kira memasuki MA63 dan IGC. Sebenarnya kita wilayah. Sebab itu jawatan Ketua Menteri ditukar kepada Premier. Kita lihatlah sekarang, kita ada mesyuarat 19 bulan dan kita minta sama ada dia pasti ke tidak. Beliau berkata demikian selepas melancarkan program Car Free Morning Kuching pada Ahad. Mesyuarat akan berlangsung semasa lawatan kerja pertama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Sarawak sejak dilantik sebagai pemimpin nombor 1 negara pada 24 November lalu. Pada Jumaat, Timbalan Perdana Menteri yang juga Presiden UMNO berkata, kedudukan Sabah dan Sarawak dalam Malaysia bukan lagi berstatus negeri, sebaliknya wilayah. Beliau berkata demikian dalam ucapannya ketika Perhimpunan Agung Parti itu di Kuala Lumpur. Baik, seterusnya usul tambahan mengenai 2 jawatan tertinggi UMNO tidak dipertandingkan yang dicadang dalam Perhimpunan Agung UMNO 2022 tempoh hari bukanlah usul haram seperti tuduhan yang dilemparkan. Menurut Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan, beliau telah meminta nasihat daripada peguam-peguam parti berkaitan perkara itu sebelum ia diluluskan. Katanya perbincangan itu dilakukan setelah episod ucapan dan cadangan Wakil Negeri Sembilan yang disokong Wakil Terengganu. Hasil perbincangan itu, Ahmad Maslan berkata peguam-peguam UMNO menyatakan kaedah usul itu dibolehkan seperti peraturan persidangan UMNO Perkara 20. Pada Sabtu, Esra Awani melaporkan Ketua Penerangan UMNO Isham Jalil berkata usul tambahan supaya jawatan Presiden dan Timbalan Presiden tidak dipertandingkan pada pemilihan akan datang diluluskan selepas mendapat sokongan oleh hampir kesemua perwakilan yang terlibat. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi turut menyatakan usul berkenaan adalah mematuhi perundangan dan perlembagaan parti. Bagaimanapun, Naib Presiden UMNO Datuk Ismail Sabri Yaakob berkata mana-mana ahli atau pemimpin UMNO boleh merujuk kepada Jabatan Pendaftar Pertubuhan ROS bagi meneliti semula keputusan meluluskan usul tambahan agar 2 jawatan tertinggi parti tidak dipertandingkan. Dan Ahmad Maslan juga menafikan dakwaan wujud pengundi hantu yang dibawa masuk untuk meluluskan usul agar 2 jawatan tertinggi dalam parti tidak dipertandingkan, menyifatkan dakwaan itu sebagai tuduhan jahat dan fitnah. Ahmad berkata beliau telah meminta pengurusi tetap UMNO Tan Sri Badruddin Amiruddin untuk mengarahkan keluar sekiranya terdapat bukan ahli perwakilan di dalam Dewan. Jelasnya, kad yang tertera gambar perwakilan dipakai sepanjang persidangan dan jiran-jiran kerusi perwakilan saling mengenali, malah pengacara juga umumkan agar perwakilan duduk di kerusi masing-masing yang telah ditetapkan. Mengenai video yang tular pula, Ahmad Maslan berkata Ketua Pemuda UMNO Datuk Ashraf Wajidi Dusuki mengesahkan itu adalah pegawai-pegawai skuad Sabil di kalangan Ketua Pemuda yang diamanahkan untuk mengurus dan menjaga keharmonian dalam Dewan dan luar Dewan Merdeka. Katanya lokasi video itu ialah di bilik Terengganu, iaitu bilik yang dikhususkan kepada Sekretariat Skuad Sabil. Pada Sabtu, bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin mendakwa wujud komplot langkah Dewan Merdeka untuk meluluskan usul tambahan supaya 2 jawatan tertinggi UMNO tidak dipertandingkan dalam pemilihan akan datang. Khairi mendakwa tag pada kerusi dalam Dewan Merdeka yang dihaskan untuk perwakilan UMNO sudah ditanggalkan ketika ini sebagai usaha membawa masuk perwakilan import bagi meluluskan usul tambahan berkenaan. Seterusnya, Parti Keadilan Rakyat Kedah perlu pertahankan 5 kerusi Dewan Undangan Negeri tradisi parti itu yang tidak pernah dimenangi parti lain sejak tahun 2008. Timbalan Presidennya Rafizi Ramli menyatakan kemenangan PKR bagi kesemua kerusi berkenaan akan menjadi petunjuk kekuatan Pakatan Harapan di negeri jelapang padi itu. Kesemua kerusi yang dimaksudkan terdiri daripada Don Sidam, Bakar Arang, Bukit Selambau, Kulim dan Lunas.
Bagaimanapun kata Rafizi, PKR berdepan dengan cabaran khususnya peralihan pengundi Melayu terhadap Perikatan Nasional yang dilihat ketika Pilihan Raya Umum ke-15. Tak, secara macam saya sebut, pada dasarnya walaupun ada turun naik dan segala bentuk tsunami dan pergolakan politik sejak 2008 kan, kita di Kedah memang ada 5 kursi tradisi yang tidak pernah kalah, kursi DUN kan. Jadi ini adalah asas kursi yang paling sesuai untuk kita pertahankan. Saya tak kata dia tak ada risiko, semua ada risiko lah. Sebab di negeri Kedah sahaja yang mana swing undi Melayu itu sehingga 70 ke 80% dia berasaskan perkauman semata-mata. Asal Melayu, semua swing kat sini. Dalam pada itu, Rafizi juga menegaskan tidak gentar dengan populariti Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor. Ujarnya faktor itu tidak memberi kesan terhadap persiapan jentera PKR dan PH di negeri itu. Malah kemenangan besar PN di Kedah juga tidak melambangkan kekuatan sebenar PAS di negeri berkenaan. Semalam, Rafizi menzahirkan keyakinan bahawa PH mampu mempertahankan Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang dalam PRN akan datang. Baik, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan menteri-menteri berkumpul di Kompleks Seri Perdana menghadiri sesi permukiman bersama barisan jemaah menteri. Difahamkan, permukiman itu akan membincangkan soal hala tuju dan penetapan petunjuk prestasi utama atau KPI setiap kementerian dan bermula jam 8.30 pagi tadi. Pertemuan itu hadir tidak sampai 2 bulan selepas semua menteri memasuki kementerian masing-masing dan mula menjalankan tugas di bawah kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh ahli Parlimen Tambun itu. Difahamkan satu kenyataan media berhubung permukiman ini akan dikeluarkan kira-kira jam 4.30 petang tadi tapi masih lagi belum kami perolehi. Dijangka akan diperolehi dalam masa terdekat seusainya sesi tersebut. Sebelum ini, Perdana Menteri dilaporkan berkata satu program permukiman akan diadakan untuk jemaah menteri bagi menetapkan KPI setiap kementerian. Selain itu, ia juga bertujuan untuk mendapatkan input daripada menteri selepas lebih sebulan memikul tanggungjawab dan mengemukakan perkara yang dapat dilakukan atau diperbaiki. Apa yang kita tahu kenaan dengan sesi permukiman ini? Saya bersama dengan Profesor Siva Murugan Pandian yang menyertai saya secara talian sekarang ini. Prof, pertama sekali, apa yang kita boleh faham mengenai sesi permukiman ini dan bagaimana ia berbeza dengan mesyuarat kabinet biasa? Sesi permukiman selalunya digunakan pakai untuk membolehkan kita memahami apakah bentuk prestasi yang dirancang, keberkesanan setiap kementerian, agensi ataupun jabatan, bentuk kepimpinan dan akhirnya sepasti ia juga memberikan input dari sudut pelaksanaan, pemantauan, plan jangka pendek, sederhana dan panjang, siapakah agensi peneraju, siapakah agensi pelaksana dan bagaimana itu mampu untuk memberikan nilai tambah kepada usaha yang dilakukan oleh setiap kementerian. Mesyuarat kabinet sudah pasti berbeza kerana mesyuarat kabinet lebih memperjelaskan perincian setiap dasar yang dibawa dan tidak semuanya dibincangkan. Tetapi dalam konteks pemukiman yang membolehkan setiap kementerian memerihalkan, memerincikan serta memberikan maksud dan makna kepada dasar, polisi dan juga bagaimana koordinasi boleh dilahirkan sesama mereka. Dan seperti kata Perdana Menteri, ia juga untuk menetapkan KPI setiap kementerian. Prof, bagaimana Prof beri respon kepada kenyataan yang mengatakan bahawa adakah terlampau lama sebulan selepas memegang kuasa baru nak set KPI? Tidak, bagi saya 1 bulan itu membolehkan perancangan untuk ke arah 100 hari dan juga barangkali kemudiannya 6 bulan, 12 bulan dilakukan. Dalam tempoh masa 2 bulan ini, beberapa perancangan telah dilakukan. Misalnya ada kementerian yang melihat menteri turun padang dan mendapatkan feedback ataupun maklum balas daripada pelbagai pihak termasuk daripada bekas menteri, agensi berwajib dan bagaimanakah hala tuju itu dapat diperihalkan. Bermaksud dari sekarang apabila KPI itu sudah ditentukan, ia boleh dipantau, ia boleh diteliti, dihalusi dan juga membolehkan setiap pihak di peringkat kementerian melihat bahawa agensi berwajib ataupun sistem penyampaian yang mahu dilakukan itu dapat dimantapkan. Saya percaya dalam masa 2 bulan ini kebanyakannya adalah mereka yang ada berpengalaman, ada yang baru, ada yang melihat bahawa ini merupakan satu pertukaran daripada satu kementerian kepada kementerian lain. Bermakna mereka harus diberikan ruang untuk membolehkan mengadaptasi, menyesuaikan diri dengan setiap kementerian mereka. Tetapi selepas 2 bulan ini, saya percaya rakyat sudah mahu melihat hasil akhir dari sudut
perancangan yang memungkinkan hasil di dalam yang dikatakan berbentuk segera, berbentuk jangka masa pendek, dan juga bagaimana pemantauan secara dapat dilakukan oleh pelbagai pihak agar ia memberikan satu ruang baru kepada mereka yang terbabit ini melaksanakan ataupun menggalas tanggungjawab ini dengan tahu ianya merupakan satu cabaran besar, apatah lagi kita bakal berhadapan dengan pelbagai cabaran dalam beberapa bulan akan datang. Mengumpul maklumat turun padang dan sebagainya dalam tempoh ini seperti yang Prof sebutkan sebentar tadi. Adakah Prof menjangkakan ada perkara yang mungkin mereka ingin laksanakan seperti sebagai contoh dalam manifesto dan sebagainya yang selepas apa yang mereka dapati sejak sebulan atau 2 bulan ini mungkin mereka sukar atau tidak boleh untuk masukkan dalam KPI sesetengah kementerian setakat ini. Kita lihat juga pada sewaktu PH 1.0 dulu pun mereka ada mengatakan bahawa selepas mereka masuk dalam kerajaan, mereka dapat lihat semua data, maklumat dan sebagainya, baru mereka sedar keseluruhan keadaan tu lebih menyeluruh bagaimana. Jadi adakah perkara yang sama yang kita jangkakan kali ini, adakah perkara yang mungkin mereka komit dan janjikan sebelum ini tidak dapat dilaksanakan? Jika ada, apa yang mungkin jadi perkara itu, Prof? Ya, saya melihat bahawa kerajaan ini dibentuk dalam keadaan yang luar biasa. Ia membabitkan beberapa blok parti kolasi yang perlu memastikan bahawa mereka dapat merancang dan juga melaksanakan beberapa perkara yang mungkin terhasil daripada manifesto asal mereka. Di sini saya percaya satu sekretariat akan ditubuhkan untuk membolehkan mereka meneliti persamaan-persamaan dan bagaimana perbezaan-perbezaan yang barangkali wujud juga boleh diterjemahkan dalam bentuk dasar ataupun apa saja yang boleh dilakukan. Ia mungkin berbeza dengan kerajaan yang lepas kerana kerajaan lepas mempunyai perancangan tersendiri, tetapi di sini apabila ia membabitkan pelbagai parti gabungan yang telah membentuk sesuatu yang dinamakan sebagai kerajaan perpaduan, mereka harus melihat persamaan-persamaan apakah soal-soal yang boleh dirancang bersama. Misalnya, hampir kesemua manifesto blok kolasi ini memerihalkan isu yang berkaitan dengan kos sara hidup. Bermakna itu sudah menjadi salah satu isu besar. Yang kedua, isu pendidikan. Yang ketiga, isu tentang makanan. Yang keempat, isu yang berkaitan dengan bagaimana untuk melaksanakan isu yang membabitkan wanita dan belia. Jadi saya percaya setiap isu itu akan dilihat, diselaraskan, mencari titik-titik persamaan supaya ia tidak lagi dianggap mempunyai kepentingan politik kepartian, tetapi ia dilihat sebagai yang berkepentingan ke atas kerajaan yang bersama. Jadi penggabungan ke atas beberapa isu itulah yang saya rasakan akan diperihalkan di bawah KPI ini supaya akhirnya tidak wujud soal tidak melaksanakan apa yang sudah disenaraikan sebelum pilihan raya. Jadi dalam konteks ini penting pemukiman ini untuk merancang, melaksana, memantau dan memastikan maklum balas akhirnya diperolehi daripada masyarakat supaya penambahbaikan secara berterusan boleh dilakukan. Saya percaya pemukiman ini tidak boleh menjadi satu-satunya pemukiman tetapi boleh dilakukan secara berkala agar penilaian secara berterusan dapat dilakukan dan memantapkan perkara yang perlu. Adakah Prof merasakan atau menjangkakan bahawa Kabinet akan meletakkan had masa untuk setiap item KPI itu kerana jika ya itu adalah ideal dan yang paling bagus, tapi mungkin ada juga yang berpendapat bahawa mungkin Jemaah Menteri tidak mahu meletak tekanan ke atas diri sendiri atau mungkin mereka tidak mahu meninggikan expectations rakyat. Jadi adakah Prof merasakan bahawa KPI yang mereka akan tetapkan dan umumkan kepada rakyat ini akan datang juga dengan had masa bila dijangka akan dapat dicapai satu persatu item itu? Ya, saya percaya perlu dilakukan supaya apabila sampai tempoh matang di dalam pelaksanaan sesuatu dasar ataupun perkara yang mahu dilakukan, ia diteliti semula dan ditambah baik jika perlu ataupun dimansuhkan jika dirasakan ada kekangan ataupun keterbatasan yang tidak memampukan mereka lakukan perkara itu. Jadi bagi saya had masa itu penting. Jika tidak, rakyat akan mula gelisah dan menyoal prestasi dan juga pencapaian serta keberkesanan apa sahaja inisiatif yang cuba dibawa oleh kementerian ataupun agensi. Di sini kita tahu sistem penyampaian dan juga penjawat awam kita merupakan mereka yang berkebolehan, mereka yang ada pengalaman, mereka yang ada
cara pendekatan tertentu untuk melaksanakannya. Yang penting di sini adalah kolaborasi ataupun sifat saling melengkapi di antara pemimpin yang menerajui kementerian dan juga dengan agensi-agensi yang ada supaya koordinasi itu mempamir kekuatan dari sudut pencapaian. Jadi apabila ada had masa, ada tempoh masa tertentu, katakan 3 bulan untuk perancangan segera, mungkin 6 bulan untuk pelaksanaan sederhana dan juga 12 bulan untuk jangka masa panjang. Itu barangkali akan membolehkan penelitian dilakukan dalam masa 12 bulan, apa yang wajar diteruskan dan juga akhirnya saya percaya maklum balas daripada orang ramai perlu diperolehi supaya itu akan memberikan nilai tambah tahap kepercayaan dan juga keyakinan kepada apa saja yang cuba dilakukan. Di sini saya percaya ia tidak lagi boleh dilihat mempunyai kepentingan yang bersifat politik kepartian, tetapi ia dilihat sebagai usaha untuk merakyatkan kepimpinan di mana rakyat akhirnya jika merasa puas hati itu juga akan meningkatkan perubahan dari sudut penerimaan ke atas apa saja yang wajar diteruskan. Ya, penetapan KPI itu sudah tentu sangat penting, tapi sama pentingnya adalah juga jangka masa ataupun timeline yang mereka sasar satu-satu item itu akan dicapai. Itu juga sangat-sangat penting. Pada pendapat Prof, selain daripada isu-isu jelas seperti untuk menurunkan kos harga hidup, menurunkan harga barang, selain daripada itu semua yang agak jelas, apa yang Prof rasakan top 3 KPI yang sememangnya patut ada di semua kementerian ataupun mana-mana kementerian yang akan diumumkan kelak? Bagi saya, apabila merancang KPI, pertama adalah merujuk kepada kemampuan. Yang kedua adalah keberkesanan. Dan yang ketiga adalah nilai kepimpinan. Saya percaya ketiga-tiga itu penting apabila kita menetapkan paras KPI kita. Jadi, bila kita merujuk pada indikator prestasi utama ini, ia perlu memastikan bahawa di samping melihat kepada kos harga hidup, ekonomi, belia, kita juga harus melihat kepada dua lagi perkara yang saya percaya perlu diberikan keutamaan. Itu soal perpaduan, soal keharmonian, supaya tidak lagi menimbulkan sifat-sifat kebencian politik yang berlebihan, yang bersifat taksub. Itu juga harus diteliti. Yang kedua adalah dari sudut soal bagaimana mampu untuk meningkatkan indeks kegembiraan ataupun kesejahteraan. Kedua-dua itu harus dihubung kait dengan apa saja yang cuba dilakukan di setiap kementerian agar soal prestasi itu juga diikat dengan tata cara ataupun tata kelola ke arah memertabatkan kerajaan yang berintegriti, yang menekankan ketelusan, kompetensi, yang ada juga nilai yang dipanggil sebagai good governance, yang saya percaya merupakan antara perkara yang bakal diikat dengan setiap KPI supaya tidak ada lagi kebocoran, tidak ada lagi ketirisan ataupun kecairan, tetapi yang diperlihatkan adalah soal mempertahankan perbelanjaan yang berhemah, tetapi waktu yang sama menunjukkan adanya daya inovasi yang baik ke arah usaha meningkatkan gaya hidup dan juga kesejahteraan serta kegembiraan dalam kalangan rakyat. Saya ingin kembali kepada apa yang Prof sebut awal tadi, Prof, kerana itu agak menarik. Apa yang Prof sebut berkenaan dengan nilai-nilai perpaduan, kebersamaan dan sebagainya dalam kalangan rakyat itu juga patut diletakkan di dalam KPI, bukan sahaja perkara-perkara yang nyata. Tapi bila bercakap berkenaan dengan KPI ini, Prof, sudah tentu antara nilai yang terutama ataupun ciri terutama KPI ini adalah ia boleh diukur dan disukat supaya kita boleh sukat kejayaannya pada penghujungnya. Dan mungkin setengah KPI di setengah kementerian itu agak jelas kita boleh ukur seperti Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan kos harga hidup, malah MOF, mungkin MOTEK, Kementerian Pelancongan. Tapi kalau hal ehwal perpaduan dan sebagainya itu sebagai contoh Kementerian Perpaduan atau Menteri Perpaduan, bagaimana kita mahu tetapkan KPI dan bagaimana KPI itu diukur kalau kita bercakap dengan perpaduan? Setiap kementerian ada pelan perancangan, ada blueprint dan juga pelan tindakan yang dilakukan. Malahan kalau kita jadikan rujukan kepada Kementerian Perpaduan Negara, ada dasar perpaduan negara, ada pelan tindakan yang cuba dilaksanakan berdasarkan kepada perancangan jangka pendek, sederhana dan juga panjang. Malahan ada juga yang dipanggil sebagai intangible values, yang mana
apabila dilihat pada faktor yang tidak boleh diukur, dia dirujuk kepada sejauh mana rakyat memberikan keabsahan kepada apa yang cuba dilakukan. Sudah pasti pembaruan perubahan yang mahu dilihat di sini juga boleh jadikan rujukan ke atas indeks kegembiraan ataupun indeks kesejahteraan. Itu boleh diikat dengan Global Peace Index ataupun indeks kedamaian global. Bagaimana itu akan membolehkan kita bergerak ke hadapan dalam konteks indeks kedamaian global. Misalnya sekarang kita berada di tangga ke-18. Bagaimana kita nak meningkatkan indeks itu supaya nilai perpaduan itu walaupun tidak boleh disukat ataupun diukur sepenuhnya, saya percaya dengan apa yang berlaku di sekeliling kita itu juga akan memberikan gambaran maklum balas kepada pihak berwajib, pihak peneraju ataupun pihak pelaksana untuk melakukan perubahan dari segi bagaimana dapat memberikan suluhan ke atas nilai perpaduan, kemufakatan, kesepaduan, penyatu paduan agar idaman kita untuk melahirkan perpaduan yang lebih baik dapat dicapai. Kesemua itu juga memerlukan komitmen rasa tanggungjawab daripada pelbagai pihak. Jadi di sinilah saya rasakan nilai yang bersifat resipokal yang saling melengkapi di antara satu sama lain dari segi peneraju, pelaksana dan juga kumpulan sasar itu perlu diselaraskan dari segi koordinasinya. Malahan Kementerian Perpaduan Negara juga akan cuba untuk berkoordinasi dengan kesemua kementerian yang lain agar menampakkan bahawa soal perpaduan ini tidak diisolasikan sebagai satu isu yang terkecil tetapi dibesarkan, diperhebatkan dengan apa saja dasar yang cuba dilakukan oleh kementerian lain-lain. Saya percaya itu harus dijadikan sebagai satu indeks besar. Apatah lagi kita mahu menghasilkan nilai perpaduan lebih baik dalam konteks di antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak, kemudian di antara kelas bawahan pertengahan atasan. Begitu juga dengan soal keetnikan, ras dan juga agama. Bagaimana kesemua itu sebenarnya boleh diukur melalui tahap maklum balas yang diberikan oleh orang ramai ke atas rasa puas hati, kegembiraan mereka dan rasa perpaduan negara yang telah dilancarkan 2 tahun yang lepas boleh jadikan sebagai rujukan ataupun nota kaki dalam melakukan penilaian secara berterusan. Baik, itu reaksi ketika. Kita akan kembali selepas ini bersama dengan Profesor Siva Murugan Pandian. Anda kembali bersama Pantau Kerajaan Baru. Saya Luqman Haris. Baik, antara yang terbaru adalah Jemaah Menteri bersama dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan sesi permukiman yang bermula pagi tadi dan difahamkan masih lagi berlangsung. Kita juga menjangkakan bahawa kenyataan akan dikeluarkan susulan selesainya sesi permukiman ini antara tujuan lain adalah ianya untuk memastikan setiap kementerian dan setiap menteri menetapkan KPI masing-masing untuk penggal akan datang ini, baki penggal yang akan datang ini. Saya mahu bersama dengan Profesor Siva Murugan Pandian menyambung perbincangan kami berkenaan dengan itu. Khasnya aspek menetapkan KPI ini yang sangat menarik. Prof, bagaimana Jemaah Menteri ini menetapkan KPI yang masih boleh diterima rakyat, masih agak popular, tapi pada masa yang sama realistik dan boleh dicapai dalam keadaan semasa, kerana kita faham seringkali yang popular ini sukar untuk dicapai seperti dalam manifesto dan sebagainya. Bagaimana mereka ataupun Jemaah Menteri ini mencari keseimbangan antara kedua-duanya? Tidak, bila kita meletakkan KPI, kita harus bersifat realistik. Kita tidak boleh lagi bersifat populis kerana kerajaan sudah ditubuhkan dan harus dilihat berdasarkan kepada maklum balas daripada pihak yang sudah pun melaksanakan beberapa dasar sebelum ini. Bermakna yang penting di sini adalah sejauh manakah keyakinan, kepercayaan diberikan kepada penjawat awam yang melaksanakan dasar ini mendapatkan input ataupun informasi, maklumat yang jujur, ikhlas daripada mereka dan bagaimana itu sebenarnya boleh memberikan satu nilai tambah kepada apa yang cuba dilakukan. Kini kita sudah pun ada sebuah kerajaan dan kerajaan ini wajar diberikan keyakinan dan kepercayaan dan itu terhasil apabila sistem penyampaian yang ampuh yang baik terhasil di bawah setiap kementerian. Dalam konteks ini, rakyat mahukan sesuatu yang bersifat segera. Kita tahu rakyat negara kita memang mahukan sesuatu yang bersifat instan. Bermakna setiap kementerian tahu apakah yang boleh dilakukan dalam keadaan masa segera, apakah yang boleh dilakukan dalam masa pendek, apa yang boleh dilakukan untuk jangka masa sederhana dan panjang. Apatah lagi bajet juga akan diumumkan pada dalam mungkin bulan hadapan dan juga ia juga harus diikat dengan rancangan Malaysia kita.
dalam soal ini pihak kementerian wajar diberikan ruang dan yang bebas dan juga peluang berdasarkan kepada nilai yang diamanahkan kepada mereka supaya tidak ada wujud tekanan yang bersifat politik kepartian. Dalam konteks ini, yang penting adalah yang bersifat realistik itu wajar dilakukan bersama. Selama ini kita lihat ada kementerian yang tidak menampakkan kerjasama di antara satu sama lain. Barangkali keputusan yang baik dapat direalisasikan jika wujud koordinasi ataupun kerjasama kolaborasi sesama mereka yang menampakkan satu pasukan yang mantap di bawah seorang Perdana Menteri. Dan bagaimana setiap kementerian itu boleh menunjukkan, mempamer kekuatan dari segi kepimpinan berdasarkan kepada usaha bersama. Kalau itu dapat dilakukan, saya percaya kita dapat melihat hasil akhir yang baik dalam satu masa yang pendek. Apatah lagi apabila kita berhadapan dengan sesuatu cabaran yang besar, kesemua ini harus dilakukan secara bersama. Malahan, jika berada dalam satu pasukan yang mantap, walaupun daripada blok parti yang berbeza, saya percaya titik persamaan dapat dicari jika masing-masing melihat bahawa mereka mempunyai kewibawaan dan itu disusuli dengan penjawat awam yang melaksanakannya dan juga bagaimana tidak boleh lagi wujud deep state sebagaimana yang dinyatakan sebelum ini diwar-warkan, benar atau tidak kita tidak tahu, tetapi itu tidak boleh lagi berlaku. Dan di sinilah saya percaya pemukiman ini penting supaya mengenepikan perbezaan, melihat titik persamaan, kesepaduan dalam konteks mereka supaya rakyat melihat bahawa yang diutamakan oleh barisan menteri dan juga yang lain adalah bertujuan untuk mengutamakan sesuatu yang dapat memenuhi keperluan, kemahuan yang memberikan keselesaan yang juga menjamin soal keamanan dan juga keselamatan. Secara ringkas, Prof, adakah Prof merasakan itu masih lagi menjadi satu cabaran? Maksud saya apa yang Prof sebut sudah tadi bahawa kita perlu memastikan setiap kementerian perlu bekerjasama, integrasi dengan satu sama lain tanpa ada kementerian bekerja dalam silo dan sebagainya, walaupun mungkin menteri berada atau berasal daripada parti-parti yang berbeza. At this point, Prof, adakah Prof merasakan bahawa itu masih lagi mungkin menjadi faktor cabaran untuk memastikan kerjasama dan integrasi antara kementerian-kementerian berbeza parti ini masih lagi wujud? Itu satu lagi yang mungkin akan menyukarkan. Saya percaya cabaran itu akan wujud. Barangkali sebab itu pemukiman ini penting. Apabila selepas 2 bulan, apakah mereka sudah keluar daripada kepompong blok parti mereka dan melihat mereka berada dalam satu kabinet yang sama, mereka berada di bawah seorang Perdana Menteri dan juga ada 2 timbalan Perdana Menteri. Mereka melihat bahawa masing-masing mempunyai tanggungjawab bukan saja di kementerian mereka tetapi juga boleh menyalurkan pandangan dan juga soal untuk mengikat dengan kementerian yang lain jika matlamat dan juga objektifnya adalah sama. Jadi cabaran itu boleh diatasi dan saya percaya itu juga mahu dilakukan oleh Perdana Menteri supaya yang diutamakan adalah kepentingan rakyat dan bukannya kepentingan yang bersifat peribadi ataupun kepentingan yang selama ini dilihat kadang-kadang mempengaruhi persepsi dan juga pengurusan ke asas perkara yang boleh dilakukan. Jadi pengurusan persepsi juga harus dilakukan supaya maklumat yang jelas itu sampai kepada semua pihak dan bagaimana setiap menteri memperlihatkan bahawa mereka berada dalam satu pasukan. Sebelum ini kita pernah melihat bagaimana perbincangan dalam kementerian kadang-kadang bila keluar diberikan pandangan yang berbeza. Dalam konteks ini penting juga komunikasi diikat dalam kalangan mereka. Bagaimana kandungan yang bersifat komprehensif itu diperjelaskan, diperincikan supaya ianya menunjukkan bahawa sudah ada satu perancangan bersama dan tidak lagi perancangan yang berbeza. Walaupun setiap kementerian ada agensi, jabatan dan juga perkara-perkara berwajib yang perlu mereka lakukan, saya percaya perlu ada kelonggaran yang memungkinkan mereka bekerjasama sesama mereka. Contohnya, barangkali hubungan di antara Kementerian Pelajaran dengan Kementerian Pengajian Tinggi dan kemudiannya dengan kementerian yang lain untuk memastikan bahawa soal pendidikan bukan sahaja menjadi tanggungjawab Kementerian Pendidikan tetapi juga diikat dengan soal-soal lain. Misalnya baru-baru ini diperihalkan bagaimana soal kemiskinan dikaitkan dengan keciciran, bermakna itu tidak lagi menjadi soal semata-mata Kementerian Pelajaran tetapi juga soal kementerian yang lain yang boleh dipertanggungjawabkan bersama. Di sinilah dia menampakkan political will ataupun keazaman politik yang besar
Dan saya percaya pemukiman ini bukan saja melihat kepada indikator KPI yang boleh dicapai oleh kementerian masing-masing, tetapi juga bagaimana masing-masing boleh merealisasikan KPI setiap kementerian supaya dilihat hasil nanti bukan saja pencapaian satu kementerian tetapi semua kementerian merasai nikmat hasil daripada kerjasama ataupun usaha sama ini. Cabaran itu besar tapi saya percaya tidak mustahil dan boleh dilaksanakan. Baik, terima kasih Profesor Siva Murugan Pandian, penganalisis politik USM. Itu saja untuk Pantau Kerajaan Baru episod ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.